غصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Para penonton yang saya muliakan, yang saya sentiasa hormati dan sentiasa dalam ingatan kita, tuan-tuan dan puan-puan, di mana juga anda berada, sama ada di Brunei Darussalam, sama ada di Singapura, sama ada di selatan Thailand, sama ada di Indonesia, terutamanya di bumi Malaysia ini, di Sabah, Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor, insya-Allah. Kita ucapkan selamat menonton dan terus akan menonton, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Selagi boleh kita bersiaran, selagi ada kesihatan yang memungkinkan kita untuk berdepan dengan tuan-tuan dan puan, insya-Allah atas nama dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus bersiaran, tuan-tuan dan puan. Doakan supaya kami semua di sini, tuan-tuan dan puan, pada malam ini Ustazah Muzayyana, Dr. Izwan dan saya dan teman-teman yang lain, kru kita, tuan-tuan dan puan, dimintakan dalam keadaan sehat, selamat, walaupun ada ancaman-ancaman, musibah-musibah yang berlaku semakin semarak nampaknya sekarang ini. Diharapkan kita dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada timpa virus yang sangat berbahaya itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, malam ini kita masih menampilkan dua personality yang tuan-tuan alhamdulillah memang sudah familiar dengan tuan-tuan dan puan. Pertama, Ustazah Muzayyana Abdullah, tuan-tuan dan puan, seorang agamawan, seorang alhamdulillah ilmuwan, dan seorang pendakwah, tuan-tuan, penggiat, dan juga seorang ahli aktivis dalam Islam ini, yang juga menulis buku dan tuan-tuan dan puan, dan menghadiri banyak forum-forum, seminar-seminar dan simposium-simposium, di samping muncul dalam TV dan suara didengar di radio dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, doktor yang berbahagia, Dr. Izwan Muhammad Yusof, daripada JAKIM, tuan-tuan, daripada unit keluarga dan community, masyarakat dan sebagainya, tuan-tuan, bertindak sebagai salah seorang yang menganggotai unit tersebut dan banyak membantu ahli-ahli masyarakat keluarga, terutamanya menyelesaikan sedikit masalah keluarga yang dihadapi dengan memberikan kaunseling kepada mereka yang memerlukan kaunseling dan sebagainya. Alhamdulillah, beliau telah bersama dengan kita sejak awal lagi program ini tahun lepas. Begitu juga Ustazah Muzayyana bersama kita tahun lepas dan tahun ini, dan insya-Allah kita doakan mereka akan terus bersama kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Malam ni, tuan-tuan, masih tajuknya bersiri, paling tidaknya 4 siri, tuan-tuan. Siri yang pertama telah berlalu, siri yang kedua malam ni, siri yang ketiga minggu depan, dan siri yang berikutnya, siri yang keempat, insya-Allah setelah minggu depan. Jadi biasanya kita satu-satu tajuk tu kita rongkaikan dalam 4 siri begitu, tuan-tuan dan puan. Lepas itu kita membincangkan pula tajuk-tajuk yang lain yang mana yang berkaitan, yang rasanya lebih prioriti untuk dibincangkan bersama dengan para penonton yang dimuliakan sekalian. Jadi untuk memulakan program ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa, tuan-tuan, macam biasa, tuan-tuan dan puan, kita sijil wakaf tunai, Saya tak jemu-jemu, walaupun tuan-tuan jemu, tapi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala belum ada kejemuan tu kepada saya untuk menyebutkan dekat hampir 2 tahun dah, tuan-tuan dan puan, tentang kita nak membangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah dengan sijil wakaf tunai yang kita ada, insya-Allah. Kita akan bangunkan satu bangunan yang agak tersergam, minta maaf, tuan-tuan, berharga antara 15 ke 20 juta ringgit, dengan pembiayaannya terdiri daripada duit wang wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fisabilillah. Dan yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku-buku yang ditulis, Ustazah Muzayyana akan menyebutkan nanti buku yang beliau tulis untuk tuan-tuan mengetahui dan diedar dapat membelikan buku-buku tersebut, tuan-tuan dan puan. Begitu juga insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita punya Telegram. Alhamdulillah, nampaknya Telegram kita semakin bersemangat sekarang ni. Mereka-mereka yang bernama, tuan-tuan, menyertai Telegram kita, dan kontennya saya lihat hari demi hari nampaknya kontennya lagi bertambah kuat, bertambah kokoh, dan bertambah nampaknya, tuan-tuan, lebih relevan untuk dijadikan sebagai situasi ataupun persekitaran Islam dalam kehidupan kita melalui Telegram yang kita persembahkan kepada tuan-tuan dan puan. Joinlah Telegram kita, tuan-tuan. InsyaAllah, untuk memulakan program ini, tuan-tuan, saya minta yang minggu lepas dimukadimahkan oleh Dr. Izwan. Kali ini kita minta agaknya Ustazah Muzayyana untuk memukadimahkan
Apa yang cantik kalau dia mukadimahkan tambahan minggu depan. Ustazah yang minggu lepas tuan-tuan sudah memberikan 11 sifat-sifat yang ada kepada personaliti yang nama personaliti mukmin dengan mengambil ayat Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Agaknya mungkin ada cara yang lain ataupun kita nak mengekalkan atau nak menambah lagi sebagai introduction kepada program pada malam ini. Ustazah, apa agaknya yang paling sesuai untuk dimukadimahkan kalau tajuknya ialah mukmin personality atau personality syakhsiah mukmin itu? Sila Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini, malam yang penuh barakah. Insya-Allah malam Jumaat, subhanallah. Terima kasih Ayahanda Datuk Dr. Hassan Ali dan terima kasih juga rakan panel Dr. Izwan. Subhanallah, alhamdulillah. Saya banyak nak belajar sebenarnya pada malam ini dan kepada para penonton yang bersama-sama kita sama-sama insya-Allah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan personaliti mukmin yang pada minggu lepas saya sendiri menyebutkan bahawa personaliti itu siapa kita lah. Kita sedang bercakap tentang diri kita sendiri. Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita bercakap tentang diri kita sendiri, ia lebih mudah daripada kita sibuk bercakap tentang diri orang lain tetapi kita terlupa untuk mencari-cari bermuhasabah tentang diri kita sendiri. Jadi personaliti mukmin itu kalau kita sebutkan kita nak jadi manusia yang macam mana? Kita nak jadi manusia yang daripada hidup di dunia ini yang kita selalu pohonkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta bahagia dunia, kita minta bahagia akhirat. Tetapi minggu lepas saya sebutkan bahawa pendaftaran nak menuju ke syurga itu adalah kita sudah berada di dunia ini dah mendaftar dah. Bukan nanti bila dah sakarat datang baru kita rasa nak menyesal, baru kita masuk ke alam barzah nanti. Jadi hari ini apa yang kita buat persiapan adalah untuk menjadi personaliti mukmin, bukan berjaya sukses di dunia sahaja tetapi paling penting adalah kejayaan di akhirat. Subhanallah, jadi insya-Allah pertemuan malam ni itulah untuk mukaddimahnya, kerana kalau nak kaya pun bukan sahaja menjadi jutawan dunia tapi alang-alang berangan-angan nak jadi jutawan, kita minta dah supaya jadi jutawan akhirat. Automatically insya-Allah di dunia juga kan kita tidak akan kerugian. Wallahu alam. Semoga membantu. Subhanallah. Masya-Allah, tengok dah Ustazah. Tuan-tuan, dia sentuhan dia pendek tetapi sudah merangkumi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Seolah-olah menyambung pada minggu yang lepas 11 sifat itu. Dan yang pentingnya Ustazah mengatakan sebut personaliti mukmin ini, sebut diri kita tuan-tuan. Bukan sebut orang sebelah, bukan sebut orang sebelah kiri, orang sebelah kanan, orang depan, orang belakang rumah kita, jiran dan sebagainya. Kita sebut diri kita seolah-olah malam ni tuan-tuan ada cermin besar. Ada cermin besar yang cermin itu entah macam mana. Boleh tengok di depan, boleh tengok di belakang, boleh tengok di kiri, boleh tengok di kanan, atas dan bawah. Tuan-tuan harapan kita tengok daripada 4 penjuru itu agaknya nampaklah kita ni sama ada kita memiliki personality mukmin ataupun jauh lagi dari memiliki sifat itu. Kalau jauh lagi, dekatkan tuan-tuan dan puan. Kalau sudah ada dekat, tambahkan lagi. Apa yang nak ditambah? Keislamannya, keimanannya, ketakwaannya dan kehebatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah. Ustaz, saya tadi semalam pun mencongkil-congkil tengok sikit tuan-tuan dalam buku-buku dan kitab-kitab sikit kita tengok menyebut tentang personality mukmin ini. Dan saya tengok yang personality yang bukan mukmin ni, yang Allah benci, personality Allah benci, lawan kepada personality mukmin yang Allah suka, Allah gembira, Allah sayang, Allah kasih. Dan saya daripada 11 itu saya nak petik satu untuk permulaan malam ini, iaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-57. Wa amalladzina amanu wa amilus solihat fa yuwaffihim ujurahum. Hujungnya wallahu la yuhibbudz zalimin. Apa dia kata? Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah,
Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi perkataan zalim ni. Jadi saya nak minta Ustaz ulas. Orang yang menzalimi diri macam mana? Orang yang menzalimi keluarga macam mana? Orang yang menzalimi jiran tetangga, masyarakat macam mana? Tapi sekarang ni untuk kita menjimatkan masa peringkat diri. Macam mana dikatakan Hasan Ali, engkau menzalimi diri engkau sendiri. Oleh kerana engkau menzalimi diri engkau sendiri, engkau masih jauh lagi untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah, yang dinamakan sebagai manusia memiliki personaliti mukmin itu. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wassabi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Ayahanda Datuk yang bahagia, Ustazah Muzayyana, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung lagi perbincangan kita di tajuk personality mukmin, dan Datuk tanyakan tadi tentang bagaimana cara kalau kita ini kadang-kala menzalimi diri kita sendiri tanpa kita sedar. Sebab tu dalam doa yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan juga oleh para ulama sebagai doa Nabi Adam AS dan juga doa Siti Hawa, isterinya. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sesungguhnya kalau Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, maka nescaya kami masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang menzalimi diri ini, para ulama mengulas di antara perkara yang menyebabkan kita menzalimi diri adalah dengan melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Kerana apa? Kerana dosa itu boleh menghitamkan hati. Dosa itu boleh menutup hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa itu boleh menghijab nasihat yang datang daripada orang lain. Dan ini yang kita tidak mahu berlaku kepada diri kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, yang disebut dalam sepotong hadis, Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudara kamu sama ada yang sedang berlaku zalim ataupun yang sedang dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau yang kena zalim itu boleh kami bantu dengan tolong dia. Tapi bagaimana kami nak cegah orang yang menzalimi orang lain? Maka kata Nabi, tegur dia, cegah dia, nasihatkan dia. Jadi hari ini, Datuk, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita, bagaimana kita ni hari-hari kadang-kadang walaupun duduk dalam rumah ni, Datuk, musim nak panggil Pelan Pemulihan Negara, PPN. Kalau dulu PKP, sekarang ni PPN, Datuk. Kita kat Selangor ni masih lagi fasa 1, Datuk. Belum berubah pun fasa kedua, ketiga. Orang di Perlis dah boleh makan dalam restoran, Datuk, 2 orang satu meja. Allah. Kita hari ni di Selangor dekat 8,000 dah. Ustazah Muzayyanah di Negeri Sembilan kan? Ke di mana, Ustazah? KL. KL, okey. Jadi nak ceritanya, kita di Lembah Kelang ni, Masya Allah. Sebab tu saya kata, kita duduk di rumah ni, jangan sangka kita tak berbuat dosa dan maksiat. Kadang-kadang percakapan kita, kadang-kadang pendengaran kita, kadang-kadang penglihatan kita, walaupun kita duduk di rumah, Datuk. Sebab tu saya katakan, banyak perkara yang boleh menyebabkan kita menzalimi diri kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, maka akhirnya perkara inilah yang diajar oleh Nabi SAW untuk sentiasa menjaga diri. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Sama ada dalam gelap ataupun secara terang-terangan. Sama ada dalam keadaan kamu bersendirian ataupun secara dalam keadaan beramai-ramai. Maknanya Nabi ajar kita supaya sentiasa ada sifat muraqabatullah. Merasai penguasaan Allah yang bukan ditanda dengan adanya CCTV sebagaimana manusia takut kalau ada CCTV merakam, tapi ditanda itu dengan takwa di dalam hati. Suatu Nabi menyatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Takwa itu di sini, kata Nabi sambil menunjukkan kepada dada baginda. Nak menunjukkan takwa itu sifat dalaman
yang memungkinkan seseorang itu sentiasa merasa waspada, takut daripada melakukan dosa dan maksiat yang boleh menyebabkan dia menzalimi diri dia sendiri. Itu pandangan saya di awal, Datuk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan ya, kita harap para penonton ya, apa yang diluahkan oleh dua-dua orang ahli panel tuan-tuan dan puan, setiap satu yang diluahkan tu seolah-olah tuan-tuan dan puan ada satu checklist di depan kita. Tadi misalnya orang yang menzalimi diri tuan-tuan dan puan telah diberikan doktor mengatakan persendirian peringkat sendiri peribadi ke penyuruk di mana pun tuan-tuan dan puan, dosa tu masih kadang-kadang kita lakukan sebab anak Adam ini, manusia ni tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Tuan-tuan dan puan, yang kedua yang disebut dalam kumpulan besar, kumpulan kecil, kumpulan besar tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok kumpulan demi kumpulan tuan-tuan, riuh rendah di sana sini. Dalam keadaan manusia dijangkiti sekarang COVID tuan-tuan ya, yang namanya varian Delta yang sangat ditakuti sekarang, dunia takuti. Negeri China takut, Amerika takut, United Kingdom takut, Indonesia sekarang ni takut, Malaysia pun sudah dilanda oleh COVID, namanya COVID apa ni yang berbahaya tuan-tuan dan puan ya. Jadi di COVID Delta namanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau misalnya yang disebutkan tadi tu, kalau ada checklist di depan kita tu, checklist tu memandang kepada kita. Ada tak aku ni? Ini aku ke? Deskripsi aku ke? Aku ada ke? Aku ada ke sifat ini? Kalau itu ada tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ini kita bersiaran selama 1 jam ini, insya-Allah tuan-tuan ya, kita baling bola tenis tu, makin kuat kita baling, makin melantun kepada diri. Makin kuat kita baling, makin melantun kepada diri. Kita anggap balingan-balingan itu dibuat melantun kepada diri kita, akhirnya mencerminkan diri kita sendiri. Ustazah ya, kita minggu lepas banyak menyebutkan tentang mukmin personality, tapi minggu ini bukan tak cerita mukmin personality, apa yang menghalang sifat-sifat yang ada kepada kita, yang ada kepada saya, mungkin tidak ada kepada tuan-tuan, yang menghalang kita untuk mendapatkan atau mendirikan atau membangunkan dalam diri kita sifat yang namanya sifat mukmin. Salah satu ayatnya saya nak bacakan ialah ayat 38 dari surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj menyebutkan innallaha yudafi'un 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang khianat dan lagi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agaknya antara khianat dengan syukur itu terserahlah kepada ustazah untuk menerangkannya. Macam mana, apa artinya? Tadi pada ustaz peringkat dirinya. Apa artinya khianat diri? Apa artinya tidak bersyukur yang ada dalam diri kita ini yang menyebabkan kita sukar untuk melangkah ke hadapan, untuk menjadikan diri kita orang-orang mukmin yang sejati, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa halangan itu? Macam mana halangan kufur nikmat, halangan yang disebutkan tadi sebagai khianat kepada diri sendiri dan kufur nikmat kepada diri sendiri yang menghalang kita untuk menjadi manusia mukmin. Macam mana ustazah? Sila ustazah. Allahu akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya mengulas apa yang diminta oleh Datuk tadi, saya suka menyebutkan apa yang Dr. Izwan sebutkan tentang dosa tadi. Banyak yang Ustaz sebut, itulah yang saya terpikat di sini. Dosa ni boleh menghijab nasihat yang datang dari orang lain. Subhanallah, saya sangat suka. Sebab apa para penonton yang dirahmati Allah, apabila disebutkan dosa ni boleh menghijab nasihat, saya percayalah Datuk yang ramai menonton kita pada malam ni adalah orang-orang yang minta bila bertemu dengan siapa sahaja, ausini, nasihatkan aku. Seronok dia mendengar nasihat. Sebab saya menjadi saksi lah Dr. Izwan pun kan, ya Allah, di mana-mana pagi, petang, malam, wajah-wajah inilah. Kadang-kadang kita rasa macam malu, kita nak tanya, tak bosan ke dia pun ni kan? Macam mana ada orang yang selalu sentiasa, tetapi ada juga yang lainnya, Masya Allah, kenapa cukup sukar untuk diajak? Sebab yang bercakap ni sendiri pun masih perlukan nasihat. Kalau tidak dijemput oleh Ayahanda Datuk Hassan, saya tak adalah baik kita rehat-rehat. Malam ni macam-macam boleh tengok movie sebagainya. Tapi sebab bukan kita nak mengajar, kita banyak lagi nak belajar. Subhanallah. Kita perhatikan macam ni. Ayat tadi Allah membela orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang khianat ni kepada siapa? Bukan kita pandang sekarang ni orang yang digari tangannya, yang dimasukkan dalam penjara, itu orang yang dah buat khianat atas muka bumi Allah. Itulah siapa suruh merompak rumah orang, itulah siapa yang suka kacau anak dara orang sampai rosak anak orang tu, contoh.
kita dok nampak itu sebagai khianat. Awal tadi Dr. Izwan dah menyebutkan tentang zalim pada diri sendiri. Jadi kita nak sebut contoh macam ni, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Cuba kita perhatikan dalam ibadah. Kalau solat fardu sudah pasti ada saranan untuk solat sunat. Kalau puasa fardu, Ramadan itu ada pastinya puasa-puasa sunat menyusul. Begitu sampainya Allah nak kita ni masuk ke dalam syurga Allah. Ibarat kita ni manusia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita lah, kalau muda-muda lagi, orang lelaki lah khususnya, Dr. Izwan, dah ada mampu dah, daripada motor saja, kapcai dulunya, kita belilah kereta kancil. Kereta kancil ni balik rumah, dengan seronok nak cerita dekat mak, beli kereta kancil ni mak. Tapi mana keretanya mak tak nampak pun. Nanti petang sampai. Kan petang sampai dah tak jadi kancil dah ustaz, jadi musang dah. Sebab apa? Sebab dia tambah macam-macam lagi. Mak pun kata, pasal apa ni kilang buat elok dah, kenapa duk tambah itu, tambah ni. Mak bukan faham. Ni kalau berhubung ni lagi, nampak smart lagi, nampak gitu lagi kan. Kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, manusia ni tak pernah puas. Tak pernah puas. Tapi kenapa dalam bab, kita fikir macam ni, bab ibadah sunat, ibarat saya ada duit RM10, saya nak bagi Dr. Izwan. Ustaz nak tak ustaz? Kan saya nak bagi free-free je. Saya kata pelik dia ni, orang nak bagi tolak macam tu saja, tak nak ambil. Mustahil lagi-lagi dalam bab duit. Sebab benda yang kita tak nampak. Masya Allah, orang nak bagi tapi kita tak nak. Bukankah kita sedang menzalimi diri kita sendiri dan kita meletakkan Allah buka luas ni. Okey, mungkin ada kecacatan, kesilapan, ketidaksempurnaan dalam ibadah fardu. Sedangkan dalam just stay at home ni, saya sebut, orang banyak ni, Dr. Izwan, Ustazah, betul ke kita buat solat sunat zuhur sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat? Dijamin kita ni tidak diharamkan tubuh kita ni dari Halo. Ustazah, Assalamualaikum. Ada masalah kita punya apa ni? Mungkin tersekat sikit Datuk. Tersekat sikit. Okey. Tak apa. Sementara supaya jangan tersekat tu, insya-Allah kalau boleh doktor kalau kita boleh apa tak doktor agak kita teruskan sementara boleh insya-Allah. Ustazah tu tersekat sikit. Saya rasa masalah internet internet di tempat ustazah, tempat ustaz nampaknya baik dan tempat saya pun nampaknya baik. Biasalah tuan-tuan nampak insya-Allah. Jadi saya nak panjangkan sikit lagi tuan-tuan. Masih lagi sifat-sifat yang menghalang kita, yang ada pada diri kita, yang menghalang kita untuk menjadi manusia mukmin, personality mukmin, sebagaimana yang telah banyak bincang pada minggu lepas. Tapi pada minggu ni, apa penghalang sifat yang ada pada diri kita yang menghalang kita untuk menjadi manusia mukmin? Tadi doktor telah menyerangkan kepada kita salah satu sifatnya ialah zalim. Kali ini Ustaz, saya nak juga bacakan dalam ayat dalam surah Luqman ayat yang ke-18. Yang Ustaz pun tahu, ini memang Ustaz memang jelaslah. Dalam ayat ni menyebutkan wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maknanya, dan janganlah kamu memalingkan muka kamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap yang sombong dan takabur lagi membanggakan diri. Ini Ustaz, saya pilih ini sebab kita nak tengok sama ada diri kita. Ini satu sifat Ustaz. Satu sifat entah macam mana masuk dalam diri kita, mak kita tak ajar, bapa kita tak ajar, entah macam mana virus tentang sombong, bongkak ini ada pada diri kita. Agaknya macam mana ulasan daripada Ustaz pada malam ni? Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita ni, sifat bangga dan takjub diri ni dia seolah-olah satu sifat yang ada pada semua orang Datuk. Yang disebut sebagai i'jabul mar'i binafsih. Seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang mungkin kerana wajahnya kacak macam Datuk Hasan Ali malam ni. Kan? Ataupun walaupun dah berumur Datuk dah masuk 70 Datuk tapi masih sihat. 73 Ustaz, 73 masya-Allah Datuk, masih steady. Ada orang 53 pun dah macam dah 70 Datuk. Jadi nak ceritanya ada kita ni bila kata sifat berbangga diri ni dia tak lekang daripada setiap orang.
Cuma bagaimana kita nak mengawal supaya dia tidak menjadi perkara yang boleh merosakkan kita, Datuk. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam surah Luqman tadi. Allah mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu pandang rendah kepada manusia yang lain. Kita ni, Datuk, mentang-mentanglah ada sedikit kelebihan yang orang lain tak ada. Contoh, ada nama, ada pengaruh, ada harta. Jumpa orang miskin, orang yang susah, kadang-kadang kita pandang sebelah mata, Masya Allah. Kita lupa, Datuk, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, setiap pagi ni ataupun setiap hari, para malaikat di langit ni mendoakan hamba-hamba Allah yang banyak berbuat bakti dan yang bakhil. Untuk orang yang berbuat bakti, yang banyak infak dan sedekah, didoakan oleh para malaikat kepada mereka, Allahumma ati munfiqan halafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka infak sedekah ni dengan gantian yang lebih baik. Wa a'ti mumsikan talafa. Dan berilah kepada mereka yang menahan diri daripada mengeluarkan harta itu ataupun bakhil itu dengan kerugian yang banyak. Jadi sebab itu, Datuk, kita kata kadang-kadang walaupun kita dah ada kelebihan berbanding orang lain, tetaplah merendah diri. Kita ada ilmu yang lebih tinggi daripada orang lain, tetap merendah diri. Kita ada pangkat dan pengaruh, tetap merendah diri. Kita ada nama dan dan kita kata mungkin followers yang ramai di FB misalnya ataupun di Instagram, tetap merendah diri. Sebab saya nak menyatakan begini, Datuk. Bagaimana hari ini kita mendengar berita kematian seorang pendakwa yang banyak berdakwah di pedalaman Sabah. Namanya almarhum Ustaz Muhammad Fadli Yusof, Datuk. Yeah. Di timeline Facebook hari ini penuh dengan ucapan-ucapan takziah kerana anaknya mengkhabarkan ayah kami telah meninggal dunia. Kalau kita tengok pendakwah ini, Datuk, almarhum Ustaz Fadli ini, dia banyak pergi ke pedalaman mengislamkan orang-orang kampung di pedalaman Sabah, Masya Allah. Dan beliau mengingatkan kepada kita bahawasanya kadang-kadang da'i ini mungkin bukan selebriti, tetapi tekun menyampaikan seruan ilahi agar manusia menginsafi diri dan mengikut petunjuk Nabi SAW. Dan juga bagaimana almarhum Ustaz Fadli juga mengingatkan kita, dakwah itu bukan sekadar mengejar populariti, tapi dibuktikan dengan akhlak yang terpuji dan sentiasa memperbaiki diri. Jadi saya kira, Datuk, kalau kita rasa dengan apa yang kita ada, Allah anugerahkan kepada kita, kita jaga diri kita daripada sifat sombong, insya-Allah kita selamat. Tapi di saat kita sudah mula membesarkan diri, merasakan kita lebih daripada orang lain dan kita pandang sebelah mata kepada orang lain, ingat, di waktu itulah Allah mengancam kita dengan azab yang sangat dahsyat. Wal-iyazubillah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tuan-tuan, inilah, tuan-tuan, sifat-sifat yang ada kepada kita. Yang kita hendak, tuan-tuan, kalau saya dah umur 73 masuk 74 ni, tuan-tuan, masih lagi tegak dengan sifat sombong, segan bungkak, segan ego, akulah yang pandai, akulah yang bijak, ilmu aku tak ada tandingannya. Dalam seminar-seminar, orang tak boleh bahas aku. Kalau orang bahas aku, tegak rambut aku, tegak telinga aku, merah telinga aku. Tuan-tuan dan puan, kita faham manusia-manusia, mungkin termasuk kita memiliki sifat-sifat seperti ini. Tuan-tuan, sifat seperti ini, kalau kita ada sifat yang macam ini, tuan-tuan, rasanya dia kawan pun tak ramai, tuan-tuan. Dia kawannya tak ramai. Kadang-kadang yang sedihnya, anak dia pun tak nak berkawan, in quotes, anak dia pun tak nak berkawan dengan dia. Isteri pun dalam quotation, dalam quote, tuan-tuan, pun tak nak berkawan dengan dia. Yang kita takut nanti, tuan-tuan dan puan, ialah malaikat-malaikat pun tak nak berkawan dengan dia, tuan-tuan dan puan. Inilah di antara perkara yang saya fikir yang disebutkan oleh Ustaz tadi tentang bahana. Bahana kalau saudara dan saya memiliki sifat itu, dan nanti kita di hujungnya, tuan-tuan, bila dah kita 3-4 sifat nanti, di hujungnya macam mana caranya kita nak mengeluarkan sifat-sifat itu dan membebaskan sifat-sifat itu daripada diri kita. Okey, Ustazah, dah okey Ustazah internetnya? Okey kok. Ustazah boleh dengar saya ke? Ada dengar. Makin comel suara tu, makin comel lah suara tu, Ustazah. Tadi macam mana? Agaknya di internet sikit tadi yang hang.
Hang tadi. Wifi Ustazah ada saya hang memang sekejap tadi. Wifi problem berapa hari. So saya kena Oh, berpindah. yalah. Nanti Ustazah boleh teruskan tadi yang tentang sifat kufur tadi. Kalau macam tu nak tambah ini Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Saya tak mau baca yang awal-awal tu panjang, ujungnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Masya-Allah tuan-tuan. Apa batasnya Ustazah? Macam mana nak duduk di atas batas? Apa yang kata melampaui batas dalam hidup kita? Mungkin hidup kita bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan anak, bersama dengan mak mertua, ayah mertua, bersama ipar dan sebagainya. Macam mana yang dikatakan melampaui batas itu? Ustazah kalau terangkan. Sebab sifat tu saya rasa ada pada saya. Ustazah sebut tu biar tuduh pada saya Ustazah. Kalau saya melampaui batas, takut sangat saya kalau saya dinafikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustazah. Baik, Masya Allah. Pertamanya minta maaf sangkut tadi, gangguan sekejap. Okey, saya suka untuk menyambung tadi bila Datuk sebutkan tentang khianat, tidak bersyukur, kemudian ditambah lagi dengan orang-orang yang melampau batas. Jadi inilah penghalang-penghalang. Sama macam yang Dr. Izwan sebutkan tadi, yang menghalang sebenarnya adalah kita ni tak boleh nak menerima nasihat-nasihat orang lain sebagainya. Dan saya masukkan kenapa ya Allah nak beri kita mudah jalan ke syurga. Kalau kita tak mampu untuk menyempurnakan fardu kita, ada lagi nanti penampal-penampal lubang yang boleh menambahkan kesempurnaan ibadah kita melalui ibadah sunat. Tapi kenapa sengaja? Sedangkan dalam just stay at home, kalaupun kita tak mampu 4 rakaat sebelum selepas macam saya sebut tadi, kita buat tahu yang mana solat qabliyah, ba'diyah. Kita mulakan dengan yang itu. Solat sunat duhanya, tengah malamnya kita bangkit. Bukan untuk semua sepenuh malam tu, tapi sebahagian daripada malam untuk kita minta kepada Allah. Meratap, merintih dengan Allah. Ini semua amalan-amalan sunat. Jadi yang paling mudah dan banyak peluang sekarang ini bagi orang yang tidak terjejas ataupun tidak teruk terjejas dalam PKP adalah sentiasa bertanyakan kepada keluarga kita yang terdekat, jiran tetangga kita untuk kita sentiasa menyampaikan, memberi sumbangan, meringankan beban mereka. Tetapi hari ini dalam nak menerima nasihat pun, contoh kalau kita sekarang ni, Datuk dah bagi tahu dah pukul 9 suku, insya-Allah lewat-lewat 10 suku kita habis. Tiba-tiba Dr. Izwan pun kata saya nak berhenti pukul 11 malam lah. Ustazah Muzayanah pun tambah kata 11.30 malam lah. Okay, yang kita peliknya, orang yang nak bercakap tu nak bercakap. Kan? Tanpa kita minta apa-apa pun. Tapi orang yang nak belajar tu boleh pendek lagi tak? Boleh pendek lagi tak? Boleh pendek lagi tak? Kenapa jadi macam ni? Sedangkan bukan 24 jam pun kita dinasihat. Hanya sebahagian, sedikit seinci daripada kehidupan kita. Jadi apabila hati ini mati, hati ini keras, dan kita sukar untuk menerima nasihat, maka akan berlakulah perkara yang kita sendiri sedang mengkhianat pada diri kita. Kitalah manusia yang tidak bersyukur itu. Dan kitalah yang Quran selalu sebutkan siapakah Taghut, siapakah cerita-cerita tentang Fir'aun, itulah orang-orang yang melampau batas. Sahabat-sahabat, kalau dalam pertemuan yang dulu saya sebutkan tentang surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, dan saya tak sempat bercerita tentang ciri-ciri ibadur Rahman yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, itulah bermula ayat 63 sehingga ayat 77. Malam ini saya nak ambil satu ayat sahaja daripada ayat 63. Yang maksudnya, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kita nak jadi hamba yang ibadur Rahman. Siapa ibadur Rahman? Hambanya Allah yang maha pemurah. Hambanya Allah yang tak ikut contoh lain kecuali kekasihnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka itu yang terhindar daripada melakukan perkara khianat, yang tidak bersyukur dan hidup melampau batas di atas bumi Allah ini? Diceritakan dalam ayat 63 surah Al-Furqan, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah diri. So bila rendah diri, tak datanglah khianat tadi. Tak datanglah kita dalam melampau batas tadi. Tak jadilah kita hamba yang kurang bersyukur, maka terjebak kita kepada orang-orang yang kufur. Merendah diri, dan apabila orang yang kurang adab menunjukkan kata-kata kepada mereka. Kita nak letak sebagai ibadur Rahman orang yang penuh, orang yang tinggi adab. Tetapi bila datang orang yang tidak beradab kepada kita, bagaimana kita nak menangani? Sebab itu hari ini untuk menjadi personality mukmin yang terbaik, supaya tidak terhalang kebaikan-kebaikan itu sampai pada kita, bukan mesti setiap cakap-cakapnya orang. Lebih-lebih lagi yang bercirikan musuh kepada kita, kepada kebaikan-kebaikan yang Allah suka, kita perlu lawan balas dengan cakap semula. Terkadang jawapan kepada semua itu adalah diam. Diam adalah yang terbaik. Ustazah, kalau diam je sampai bila orang tu nak
kita bercakap sampai bila pun tidak akan meletakkan diri kita berada di atas, kerana hatinya telah tertutup untuk menerima apa sahaja yang kita terima. Justru sahabat-sahabat, saat ini doa dan munajat kepada Allah sangat penting. Kerana kebenaran di sisi Allah tetaplah benar. Walaupun di sini kita kata mana adil dunia ni, sahih. Kerana yang di atas dunia ni terlalu banyak penipuan. Ya, semuanya palsu belaka. Kita bermatlamat hidup di akhiratnya Allah dalam keadaan yang sangat abadan-abadan, itu penuh dengan nikmat yang rehat. Yang penuh dengan nikmat yang kita sudah hilang segala penat, itu yang kita mahu. Dan rupa-rupanya Allah sebutkan, menunjukkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan ungkapan yang baik. Sepertinya akhlak Nabi SAW. Dibanding tahi, minta maaf sebut, dibalas dengan bunga. Tetap dibalas dengan kebaikan. Tetap mendoakan kebaikan. Ini nombor satu yang saya rasa lah, Datuk, kalau kita tak start buat yang ni, jangan cerita tentang yang lain dulu. Kan kita ada berapa senarai. Tapi pantang orang musyrik kita melatah terus. Pantang orang musyrik kita, aku seorang saja yang betul. Yang ni, kalau kita mengimpikan untuk membina negara Islam, masyarakat Islam, tak bermula dengan mengislamkan seluruh dalam rumah kita, yakni diri kita sendiri, maka mimpi tinggal mimpilah. Okay? Jangan kita berangan melampau-lampau negara Islam, masyarakat Islam, tapi rumah kita sendiri tidak diislamkan. Bermula dengan kita. Ayah, tapi bikinnya tak serupa cakap. Mak, tapi bikinnya tak serupa cakap. Cakap tu apa yang kita arahkan orang saja. Tapi kita sendiri tak buat. Jadi itulah sebenarnya penghalang-penghalang. Maka kitalah yang khianat pada diri kita sendiri. Kitalah orang yang tidak bersyukur itu. Wa na'udzubillah min zalik, kitalah orang yang melampau batas itu. Maka jauhlah orang ini daripada rahmat Allah. Semoga bukan kita dan seluruh yang menonton pada malam ini. Wallahualam. Allahu Akbar. Cantik tuan-tuan, cantik. Tuan-tuan, dalam sikit tadi yang respon yang diberi ustazah tadi, dalamnya ada nasihat, dalamnya ada pengajaran, dalamnya ada cadangan, dalamnya ada syur untuk kita menjadi yang disebut tadi misalnya banyak doa dan munajat. Ini kita akan komen lebih lagi dalam pusingan berikutnya. Sebab sekarang ni saya akan menzahirkan beberapa sifat-sifat yang menghalang kita menjadi orang-orang mukmin, sifat mukmin. Selepas itu kita nanti apa? What the how part. Sekarang ni is what is, why it is. Selepas ini kita nak pergi the how part of it, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk yang rasanya mengakhirkan kepada sifat-sifat yang menghalang kita ni Ustaz. Ini dalam surah Al-Baqarah, Ustaz pun memang Ustaz ni pakar ni, ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Ya, saya ambil ujung saja Ustaz. Allah tidak suka kepada setiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa-dosa dalam hidup mereka. Ustaz, ini Ustaz kena ulas ni. Sebab dalam musim sekarang ni kita tengok di dalam rumah, di luar rumah kita, secara berkumpulan, secara bersendirian, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sekarang ni tuan-tuan masih dalam keadaan COVID ni. Dalam keadaan COVID ni, sepatutnya seluruh pandangan, pemikiran dan tindakan kita untuk menghapuskan COVID ini meredakan tuan-tuan, dia punya graf dia tuan-tuan, melandaikan graf. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan di antara kita ni, bercakaran di antara kita. Itu yang habis masa, bukan habis masa untuk kita mengelakkan masyarakat, dielakkan daripada hal-hal supaya tidak dijangkiti oleh kuman yang sangat berbahaya yang namanya Delta itu. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz nak mengulas sikit tentang hal-hal yang mengenai hidup terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa-dosa. Itu menjadi penghalang utama dan pertama agaknya untuk kita menjadi manusia mukmin sebagaimana yang kita bincang selepas ini Ustaz. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Dato' di atas pertanyaan tadi. Saya kira jawapannya ialah kita boleh jawab pelbagai, tetapi sebenarnya dia akan reflect kepada diri kita masing-masing Dato'. Sebab tu bila Ustazah Muzayanah ada sebut tadi tentang sifat-sifat yang menghalang kita menjadi personaliti mukmin yang baik, antaranya tidak bersyukur, kufur dan juga melampaui batas yang ditanyakan Datuk di awal tadi. Saya hanya menyambung, kalau kita melihat dalam hidup kita ni Datuk, kita ni cenderung untuk jadi kufur Datuk. Contohnya, nikmat yang Allah bagi kepada kita, bila kita tak guna pada tempat yang betul, itu dah jadi kufur. Maknanya apa? Kufur nikmat. Contoh, pandangan mata kita. Sepatutnya, pada musim COVID-19 ini dalam keadaan kita duduk di rumah,
Jadi macam mana pandangan mata kita ni terpelihara ataupun tidak? Atau melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Pendengaran kita, sama ada kita mendengar bunyi-bunyi yang baik, nasihat yang baik, ataupun masih lagi melayan hiburan-hiburan yang berbentuk laga yang sia-sia. Percakapan kita, Datuk, walaupun dalam keadaan kita tak jumpa ramai orang kerana kita masih berada di rumah masing-masing ketika ini, tapi kadang-kadang mungkin dengan ahli keluarga, kita tidak menyantuni mereka dengan baik. Masalahnya, Datuk, kita ni di luar rumah bukan main pijak sebut tak mati, Datuk. Ini yang kita nak kata kadang-kadang mungkin bermuka-muka pun ada juga, hipokrit pun ada juga. Saya tak kata orang lain lah, kadang-kadang ni merujuk pada diri kita ni. Tetapi bila kita balik ke rumah, bagaimana layanan kita kepada ahli keluarga? Seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada anak-anak. Kadang-kadang kita balik penat, anak-anak masa tu lah dia nak peluk kita, Datuk. Yang kecil, umur 4 tahun, saya ada seorang yang bongsu ni. Masa ni lah dia datang nak peluk kita. Kita pula penat balik daripada kerja. Adakah kita ni nak menolak begitu saja? Ataupun kita dalam keadaan penat itu masih sanggup lagi untuk menyantuni ahli keluarga kita? Sebab apa? Ada orang dah kahwin 20 tahun, tak ada anak. Kita yang kahwin mungkin 3-4 tahun, dah ada 2-3 orang anak. Dan anak itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mencuaikannya, maka itu dah kira sebagai kufur nikmat. Dan kata hukama, bagaimana tidaklah dinamakan seorang anak itu yatim kerana kehilangan bapanya, tapi cukuplah apabila orang tuanya mengabaikannya. Sudah dipanggil anak itu sebagai anak yang yatim. Allahu Akbar. Jadi balik kepada kita bila berterusan buat dosa. Sebab tu, Datuk, bila kita sebut dalam musim COVID-19 ini, saya ingat seruan daripada Persatuan Ulama Malaysia yang dipertuanya Al-Fadhil Syekh Dr. Abdul Halim Qadir, tak silap saya, yang dipertua Persatuan Ulama Malaysia, menyebutkan kita kena pandang pandemik yang berlaku ketika ini seluruh dunia sebagai apa? Sebagai ujian ataupun sebagai ibtila, ataupun kita kata sebagai kafarah atas dosa-dosa kita, maka sudah pasti kita akan susuli dengan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya, Datuk, pada ketika ini dalam musim COVID-19 kita tak boleh keluar rumah, banyak berlaku kecurangan-kecurangan, perkara-perkara yang tidak baik dalam rumah kita, wal-iyazubillah. Kerana apa? Kerana kita melazimi dosa-dosa tersebut. Ini yang kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila Datuk kata bagaimana orang-orang yang sebegini. Orang-orang sebegini, Datuk, bila dimelazimi dosa, sudah pasti hidupnya jauh daripada rahmat Allah. Macam Ustazah Muzayyinah sebut di awal tadi. Hidupnya tidak ada barakah, tidak ada keberkatan, Datuk. Kalaupun dia mendapat nikmat, tetapi di atas dasar dia kufur lagi kepada Allah, dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, Allah masih bagi lagi nikmat. Ingat, itu istidraj. Yang dikatakan mudah oleh para ulama, nikmat yang Allah tambah dan tambah kepada seseorang untuk dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu doa kita, Datuk, kalau boleh, ya Allah, jangan bagi kami ini terpaut dengan dunia, dengan pesona dunia, sebab kami yakin ada balasan yang lebih baik yang Engkau sediakan bagi orang-orang bertakwa di akhirat nanti. Itu yang kita kena pegang, Datuk. Walaupun kita tak nampak lagi our future, masa depan kita selepas alam dunia ni, tapi dengan keyakinan kita berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, itulah yang menjadi impian dan matlamat kita bersama, iaitu balasan yang baik yang Allah sediakan pada hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Para penonton, saya nak ambil catchword daripada Ustaz tadi. Apa dia Ustaz kata? Orang-orang yang melazimi dosa, orang-orang yang sentiasa melakukan dosa, berterusan melakukan dosa, apa Ustaz kata? Hidup tiada barakat, hilang barakat daripada kehidupan dia. Masya-Allah, tuan-tuan, ini boleh diulas. Rasa saya hidup tanpa barakat atau hidup hilang barakah ni boleh satu atau dua sesi kita boleh ulas, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa barakah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ulang balik. Orang yang sentiasa melazimi dosa, maka hilanglah keberkatan dalam hidupnya, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi. Para penonton yang berhati sekalian, kita rehat dalam 1 minit setengah. Seketika saja, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita nak sambung. Lagi ada 15 minit kita boleh sambung, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Saya nak menyebutkan sekali lagi, tuan-tuan dan puan, tak jemu-jemulah. Walaupun tuan-tuan jemu, tapi insya-Allah saya tidak jemu.
atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama kita beribadah, atas nama dakwah, saya akan terus sebutkan tuan-tuan. Apa dia? Tuan-tuan tengoklah sijil wakaf yang telah diedarkan hari ini, hari yang ke-12 tuan-tuan. Kita edarkan sijil wakaf ini, dapatkanlah tuan-tuan puan RM10, RM50 dan RM100. Seluruhnya akan dimasukkan dalam tabung dana membina Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tak payah saya terangkan Komplek Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. Tuan-tuan yang nak tahu detailnya, tuan-tuan call saya. Call kita tuan-tuan puan. Kita akan bagikan insya-Allah FAQ. FAQ ni ada 26 soalan-soalan lazim. Setiap satunya dijawab tuan-tuan, dan jawapan itu mencerahkan lagi tuan-tuan pengertian apa benda misi dan visi apa yang nak dilaksanakan di Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang menelan belanja antara 15 ke 20 juta ringgit itu tuan-tuan puan. Dan wangnya didapati daripada wakaf, daripada zakat, daripada infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fisabilillah. Nombor 2 tuan-tuan puan, insya-Allah saya harap insya-Allah jangan lupa tuan-tuan webinar 2 percuma tuan-tuan, percuma semuanya kita punya ni. Webinar 2 percuma tuan-tuan. Webinar 1 saya dengan Ustazah Muzayanah 26 hari bulan 6 yang lalu tuan-tuan puan mendapat sambutan yang sangat baik. Ada 623 yang nak menyertai, tapi yang dapat kita raikan hanya 500 orang saja. Yang ini pun 500 orang, first come first serve, first come first serve. It is free, tuan-tuan puan free of charge, tak ada kena bayaran apa-apa. Tuan-tuan hubungi kami, bagi nama, bagi nombor telefon, kalau ada email, bagi email dan bagi address, bagi alamat tuan-tuan puan. Segera tuan-tuan. Suami isteri, suami yang eloknya, suami isteri. Sebab tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Ikutilah tuan-tuan. I'm urging everybody tuan-tuan untuk mengikuti program ini. InsyaAllah akan memberikan satu ruang fikir kepada kita untuk mati dengan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam Husnul Khatimah. Yang ketiga tuan-tuan puan juga buku ni. Nanti Ustazah Muzayanah di ujungnya akan menyebutkan buku yang ditulis tuan-tuan puan insya-Allah. Jadi buku ini tuan-tuan 3 serangkai itu ya, dalam bentuk yang printed pun ada, dalam bentuk e-book pun ada. Tuan-tuan dapatkan buku-buku itu insya-Allah tuan-tuan puan teman-teman daripada Singapura boleh dapatkan daripada satu toko di Singapura yang telah mendapatkan tuan-tuan dekat 100 title 100 package yang telah dihantar ke Singapura untuk dijual di Singapura insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan ini pun tuan-tuan hasil sebagian besar daripada kutipan ini kita masukkan dalam tabung dana Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tu yang keempat tuan-tuan puan kita di Yayasan Sabah ni ada satu unit tuan-tuan. Namanya unit Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Jadi unit ini membantu teman-teman yang ingin melaksanakan Islam dalam keluarga, yang ingin memasukkan tuan-tuan amalan-amalan Islami dalam keluarga, yang ingin anak-anak bersembahyang berjamaah, Quran dibacakan, hadis dibacakan, suasana Islam ada dalam rumah tapi tak terlaksana. Rumah kita dah tegak 23 tahun tapi tak nampak lagi. Suasana sembahyang tak nampak, suasana sembahyang berjamaah tak nampak, suasana Quran tidak nampak, suasana ilmu tidak nampak. Yang ada suasana hiburan dengan TV, dengan K-popnya tuan-tuan. K-pop, K-drama dan K-pop. K ni sangat tuan-tuan dan puan betul-betul dalam hati jantung anak-anak kita. K ni Korea. Korea pop dan Korea drama tuan-tuan. Masya Allah. Inilah yang mengikat kita tuan-tuan dan puan. Kita harap insya-Allah bila kita mengikuti program-program yang sedemikian yang kita taja ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat dikikiskan sikit kebergantungan kita kepada hiburan-hiburan yang rasanya tuan-tuan dan puan akan mengikis keimanan dan kesopanan kita dalam hidup ini. Jadi yang berikutnya tuan-tuan dan puan saya mengatakan tentang insya-Allah kita akan bagi bantuan tuan-tuan percuma. Ini pun percuma tuan-tuan dan puan. Kita akan menjadi kita punya nakib dan nakibah. Kita sediakan tuan-tuan dan tuan yang nakkan amalan Islami dalam keluarga, call saya. Call saya atau call Nisa, Puan Nisa tuan-tuan dan puan yang akan mengambil panggilan tuan-tuan dan puan dan mencatatkannya dan kita boleh berbincang tuan-tuan dan puan insya-Allah. Satu lagi tuan-tuan dan puan, tadi pukul 9.30 saya ada kuliah duha tuan-tuan. Kuliah duha dengan jamaah perempuan dan laki-laki Surau Al-Islah. Surau Islah Kota Seni Kota Seni saya lupa dah nama kotanya. Dinilai Negeri Sembilan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah tuan-tuan inilah dia Persatuan Wanita, Persatuan Orang Masjid dan Surau mengadakan program itu tuan-tuan, menganjurkan program itu pun percuma tuan-tuan dan puan. Kita tak kenakan apa-apa bayaran tuan-tuan dan puan. Hanya kita minta tuan-tuan menderma sedikit kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah, itu saja. Untuk saya tidak perlu tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan dan akhir sekali kita punya Telegram, minta sangatlah tuan-tuan. Tuan-tuan join Telegram kita, alhamdulillah
Telegram kita telah diisi dengan teman-teman yang ada kedudukan dari segi ulama'nya, ilmu agamanya, ilmu akidahnya, ilmu syariahnya, ilmu akhlaknya, ilmu tasawufnya, berbagai-bagai yang dalam Telegram kita. Bolehlah kita belajar tuan-tuan dan puan. InsyaAllah setiap hari ada new posting dalam Telegram kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap sangat tuan-tuan dan puan tuan-tuan sertai webinar kita, webinar yang kedua tuan-tuan dan puan pada 28 hari bulan 8 ni. 28 hari bulan 8, hari ni 5 hari bulan, tinggal 22 hari, besok 6 hari bulan. Tinggal 22 hari saja tuan-tuan. Kita ambil 500 orang saja. 500. Lebih daripada 500 itu aplikasi yang kita gunakan itu tak dapat menampung lebih daripada 500 orang. Percuma tuan-tuan. Tajuknya tuan-tuan Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Datanglah suami isteri, bawa anak-anak tuan-tuan. Bawa sekali anak-anak. Anak-anak yang sudah mengerti, anak-anak yang sudah memayis, sudah akil balik, yang mengerti kehidupan, bolehlah dibawa bersama insya-Allah tuan-tuan. Jadi bukan bawa apa? Bawa dengan telefon. Bukan orang-orang Kota Kinabalu datang ke tempat kita, orang Bandar Seri Begawan datang ke Kuala Lumpur, tidak tuan-tuan. Semuanya seminar dengan telefon tuan-tuan. Dengan telefon saja kita berseminar. Itulah namanya webinar, seminar online insya-Allah. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan, dalam pusingan yang berikutnya, saya nak pergi pada Ustazah Muzayyanah. Sekarang ni Ustazah, is the how part macam mana kita nak buat. Ini sifat-sifat yang mengganggu kita. Ini sifat-sifat yang menghalang kita. Paling tidaknya ada 5 sifat tadi kita ulas. Ini sifat-sifat yang mengganggu gugat kita supaya insan-insan ini dikipas oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis syaitan kipas kita supaya kita tidak masuk dalam kumpulan manusia mukmin ini. Tuan-tuan disediakan halangan-halangan. Ada roadblock je. Malaikat apa ni, syaitan-syaitan buat roadblock daripada kita tuan-tuan. Dengan pujukan-pujukan yang sangat rapi daripada mereka, menyebabkan kita tidak dapat menyeberangi roadblock itu dan tidak dapat menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya tadi Ustazah dah sebut antaranya doa dan munajat untuk kita bina satu kekuatan untuk mengikis sifat-sifat mazmumah ini dan menambah dan menimbulkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan kita. Agaknya apa caranya? The how. Bagaimana caranya nak buat Ustazah? Kita dah sediakan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang ni sudah tentulah tuan-tuan, perempuan, para penonton nak tahu the how part. Macam mana apa yang patut kita lakukan tuan-tuan. Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah pasti untuk menjawab soalan Datuk tersebut, kita sambung lagi surah Al-Furqan. Kalau tadinya saya merujuk kepada ayat 63, sekarang kita pergi kepada ayat yang ke-64. InsyaAllah, tabarakallah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan mereka yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka. Kalimah tekun sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya sampai terfikir Datuk, kenapa sudah pasti di kalangan kita, lagi-lagi bila angka telah lebih 20,000 pada hari ini, angka COVID ni, kita sampai dah penat dah nak tengok. Malaslah. Kalau dulu setakat 2-3 ribu tu kita tercongok depan TV. Tak sabar nak tengok apa ni perkembangan pada hari ini. Hari ini kita dah macam tak apalah, serahkanlah kepada Allah. Serahkanlah kepada Allah. Kita dah tak larat dah nak tengok. Jadi apa sebenarnya hikmah? Kita tak dapat jawapan hari ini kecuali kita sanggup menempuh dengan sabar, kerana orang yang sabar juga yang pasti menang. Yang sabar juga yang akan bertemu dengan titik hikmah di penghujungnya nanti. Jadi apa yang kita nak sebutkan hari ini, dapat tekun dalam diri kita itu dalam beribadah. Sebab saya baru-baru ni bertemu dengan seorang hamba Allah. Hantar messenger kepada saya, Ustazah terima kasih untuk semua kuliah-kuliah online. Barulah saya nampak yang nama ibadah tu adalah cara hidup kita orang Islam. Sesungguhnya selama ni dia faham bahawa ingat Allah tu dalam solat saja. Saya kata, ya Allah, kesiannya orang macam ni. Semoga Allah terus-terusan beri faham. Dalam solat je. Jadi di luar solat dah tak mengingat Allah. Baru saya nampak kita suri rumah, masak untuk suami, masak untuk anak-anak, itu juga ibadah. Lalu saat itu kita nak berkeluh kesah, kita nak rasa penat, hilang segala. Bila kita nampak ibadah. Ada orang berani kata, kenapa nak kena sembahyang? Sembahyang pun tak dapat apa-apa. Orang yang sembahyang dengan khusyuk, di lisannya tidak akan menyebutkan demikian. Kita akan paksa diri kita, kita akan kerah. Jangan terima kalau ada orang kata, saya takkan sembahyang, awak jangan paksa-paksa saya sembahyang. Tunggu nanti saya ikhlas, baru saya nak sembahyang. Para isteri pula menegur, para suami menegur pula isteri, kenapa awak keluar rumah tak pakai tutup aurat ni? Kan? Suami berhak tegur. Di situlah dayusnya seorang suami kalau dia tidak menegur isteri. Tetapi isteri boleh jawab, nanti saya ikhlas, saya pakailah tutup aurat.
Sekarang ni belum ikhlas, saya pakai pun tak guna. Kita tak boleh berkata demikian kalau dengan perintahnya Allah yang wajib. Sebab ikhlas tu adalah puncak kepada segala ibadah. Kalau kita tak mula beribadah, macam mana kita nak dapat? Jadi sahabat-sahabat, tekun ini bagi Ustazah sendiri sekarang memandang Allah beri kita punya lama dalam suasana ini. Allah nak tengok siapa yang paling tekun dalam ibadah. Sebab Datuk, 2 minggu awal pada tanggal 18 Mac 2020, orang dah rasa macam nak kiamat sungguh. Pada saat itu, Masya Allah, Ustazah amalan apa lagi nak buat? Ustazah amalan apa lagi? Wanita-wanita ni yang tak pernah langsung solat tasbih lah yang paling malas kita nak buat kan, yang paling tak sanggup lah. Jadi itu yang dia buat hari-hari. Sampai saya takjub. Hari-hari Acik buat, akak buat. Sebab dah rasa apa lagi nak tolong diri kita, macam nak kiamat sungguh dah. Lepas tu sambung lagi. 40 hari. Rupa-rupanya sambung lagi. Jauh di sudut hati tu dah mula memperlekehkan. Tak kiamat pun lagi. Okey je lagi hidup ni. Masya Allah, betapa liciknya syaitan mempermainkan kita. Maka hilanglah ketekunan dalam ibadah. Subhanallah, cantik susunan. Siapa ibadur Rahman. Jadi tekun tak kita dalam ibadah. Mahu dibeginikan lagi siapa nanti orang yang paling berjaya adalah orang yang sangat-sangat tekun dalam ibadah. Dan tekun ini diiringi dengan pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala minta kita sujadan wa qiyamah. Dalam tunduk patuhnya kita, dalam sujud itu lambang tunduk patuhnya seorang hamba kepada Allah. Bagaimana saat kita berdiri, bagaimana saat kita sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keberadaan kita dalam situasi apa, pandemik ataupun tidak, kita senang ataupun susah, kita adalah hambanya Allah. Jadi hari ini terserlah betapa kita takut akan virus itu, jauh lebih takut akan neraka Allah. Sebab tu disambung ayat 65, dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, Rabbana srif anna azab jahannam. Azab jahannam, tahu dah Allah nak cerita pasal apa. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini yang kita disuruh berdoa, wahai Tuhan kami, hindarkanlah azab neraka jahannam daripada kami. Sesungguhnya azab itu adalah yang mengerikan. Sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Awal lagi Datuk dah sebutkan tentang apa ni, sekarang ni ada yang jenis Delta lah pula. Semua negara takut. Sungguh-sungguh kita takut. Lalu semalam ada orang tanya, Ustazah, angka dah hampir 20,000 ni, apa rasa Ustazah? Rasa saya hanya nak duduk dalam rumah. Sebab pakar-pakar menyatakan itulah jalan paling selamat sekarang. Jadi dalam rumah, insya-Allah sahabat-sahabat, apa yang kita boleh buat? Keberadaannya seorang suri di dalam rumah itu pun suatu ibadah. Kalau betul-betul mampu melaksanakan dengan baik. Jadi hari ini orang lebih takut akan corona itu mengatasi segala takut. Sedangkan takut kepada neraka itu sepatutnya macam doa kita saban hari lah. Waqina azabannar, orang yang faham, orang yang alim dengan getaran suara, dengan titisan air mata. Takut sungguh dicampak dalam neraka. Tapi hari ini orang sebut COVID, Masya Allah kan, takut kita. Jadi kesilapan. So saya sendiri sejujurnya semakin faham. Aku semakin faham, ya Allah, mengapa Engkau kata jagalah dirimu dan seluruh ahli keluargamu daripada api neraka Allah. Jadi hari ini Datuk, kita nak menghindarkan diri kita daripada semua itu. Pandanglah kehidupan yang selepas kematian kita. Kalau kita hanya hidup atas dunia yang bakal kita tinggalkan ini, sejujurnya macam mana usaha pun kita pasti akan gagal. Tapi bila fokus kita adalah akhirat Allah, dua saja destinasi. Nak jadi penghuni syurga ataupun penghuni neraka Allah. Jadi apapun hentakan Allah melalui ujian atas hidup ni, jangan iringkan, jangan sambut dengan keluh kesah. Kita tak layak untuk berkeluh kesah. Sebab Allah sedang menghantarkan kepada kita hadiahnya. Jadi terima hadiah itu, nanti convocation-nya adalah bagi orang yang bertakwa, di mana kita masuk, insya-Allah walaupun jasad kita berjarak-jarak hari ini, nawaitu kita hanya nak bertemu semula di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga menyuntiklah semangat kita pada malam ini kekal tekun beribadah selama-lamanya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan, inilah yang Ustazah sebut ni pada saya lah tuan-tuan, pandangannya. Inilah pembersihan jiwa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Nak bersihkan diri, nak bersihkan jiwa dengan amalan-amalan yang tuan-tuan yang disebutkan tadi, amalan-amalan yang termasuk yang akan dilakukan oleh insan yang namanya ibadur Rahman.
insan yang beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah apa yang disebutkan ni tentang tahajud kita, tentang taubat kita, tentang rukuk dan sujud kita, sembahyang malam kita, tentang doa kita, tentang zikir kita. Inilah tuan-tuan. Jadi kita harap tuan-tuan para penonton dan mahasiswa apa yang disebut oleh Ustazah tadi kita sambut tuan-tuan, kita sambut. Terutamanya sembahyang malam ni tuan-tuan. Sallu bil lail walau raka'ah. Kamu lakukan sembahyang malam walau kamu mampu melakukan satu rakaat tuan-tuan, satu rakaat. Satu rakaat kemudian sembahyang witir saya tuan-tuan. Ada orang sembahyang witir sebelum tidur, ada orang sembahyang witir menunggu selepas mereka melakukan sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud dan sebagainya ditutup dengan witir tuan-tuan. Lakukanlah tuan-tuan, bangunlah tuan-tuan. Besok pagi Jumaat ni. Tuan-tuan mulakanlah. Saya rasa tuan-tuan memang dah mulakan, hanya pertingkatkan. Yang belum mula lagi, mulakanlah tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah sampai di pinggir Madinah, masih di atas unta, riwayat mengatakan apa pesanan Nabi kepada orang Ansar dan orang Muhajirin daripada atas untanya? Afshus salam, wa ta'imut ta'am, wasilul arham. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tuan-tuan dan puan, hujungnya bangunlah kamu sembahyang malam. Dalam keadaan manusia yang lain sedang tidur nyenyak, masuklah dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Inilah yang disebutkan oleh Ustazah. Tapi memang berat lah tuan-tuan, memang berat. Setengahnya sembahyang. Sembahyang yang paling mudah, sembahyang zuhur pun tak sembahyang, apalagi nak sembahyang subuh. Tapi ada ulama pula mengatakan, kalau kita kekal sembahyang subuh, yang lain-lain itu kacang. Minta maaf tuan-tuan, saya bahasa anak muda ni. Yang lain-lain itu kacang. Zuhurnya kacang, asarnya kacang, maghribnya kacang, isyaknya kacang. Kalau kita sudah mampu bersembahyang subuh berjamaah bersama dengan anak isteri kita dalam konteks kita, keluarga kita, lockdown ini, kalau misalnya habis lockdown, ke masjid lah, ke surau lah. Yang laki-laki terutamanya, ajak mak, ajak ayah, ajak anak, ajak adik, ajak kakak. Tuan-tuan, kita makmurkan masjid. Di situlah tuan-tuan. Kalau hidayah nak diturunkan, kata-kata ulama', tempat hidayah diturunkan bukan di lautan, bukan di atas gunung, bukan di atas tasik, tapi di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara pusat turunnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ke masjid, balik ambillah, racik-raciklah hidayah itu, bawa balik ke rumah untuk isteri, untuk anak dan sebagainya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersemayamlah hidayah dalam diri-diri kita, dalam keluarga. Okey, ya, saya nak pergi kepada yang akhirnya kepada Dr. Izwan. Agaknya doktor, selain daripada apa yang disebutkan oleh Ustazah tadi, amalan-amalan kebatinan, amalan-amalan kejiwaan, amalan-amalan yang menjurus kepada tazkiyatun nafs, agaknya apa lagi? Misalnya sedekah, misalnya berbuat baik kepada mak bapak, misalnya berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada tetamu, misalnya bekerja untuk agama, misalnya berdakwah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan amalan-amalan lahiriah yang nampak, yang boleh mencetuskan kekuatan kita untuk menjadi personaliti mukmin itu. Macam mana doktor? Sila doktor. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Datuk, Ustazah, seterusnya dan penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira poin yang disampaikan oleh Ustazah tadi dan yang disebut oleh Datuk tadi sangat baik untuk kita boleh buat sebagai rumusan bersama. Antara yang disebut oleh Ustazah tadi adalah tekun. Tekun ni juga boleh kita panggil sebagai istiqamah. Suatu Nabi kata, khairul a'mal ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla sadaq Rasul. Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan, continuous, walaupun dalam kadar yang sedikit. Maknanya Datuk, kita nak boleh, patutnya musim PKP di rumah ni, kita boleh habis satu juzuk satu hari, kalau betul lah. Tapi maklumlah macam biasa duduk rumah ni Datuk, kalau tidak di ruang tamu, ke dapur kita. Kalau tak di dapur, ke ruang tamu kita. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang duduk di rumah ni Datuk, makin lapar kita. Banyak makan pula duduk di rumah. Dia beza kalau kita keluar ni Datuk. Keluar ni kita boleh jaga juga. Tapi bila duduk di rumah ni asyik lapar manjang. Jadi kalau tak ke dapur, ruang tamu. Tak ruang tamu, dapur. Jadi saya kata dalam bab ini, sepatutnya kita boleh habis satu juzuk satu hari kalau betul lah. Semacam Ramadan hari itu. Tapi oleh kerana ialah banyak benda yang melekakan kita yang disebut oleh guru kami juga. Sekarang ni kita berada di kegelapan fitnah akhir zaman Datuk. Kita sekarang meraba-raba mencari di mana hujungnya. Kalau kata sekarang ni wabak macam kata Zazah tadi, kita lebih takut kepada wabak berbanding takut kepada ancaman azab Allah itu yang sebenarnya.
Maknanya betul, wabak ini kita faham, kita kena jaga SOP, jaga penjarakan, maka kita jaga diri kita, pakai face mask, kemudian ada penjarakan, kita ambil vaksin, itu ikhtiar dan juga asbab usaha kita. Tapi yang lebih utama kita kena yakin, yang menyelamatkan nanti, yang menyembuhkan nanti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya katakan dalam bab istiqamah ataupun tekun beribadah itu, satu perkara yang kena ada pada diri kita. Kalau tak banyak pun, biar dia berterusan walaupun dengan kadar yang sedikit. Paling kurang sehari itu satu muka Quran ataupun satu surah. Paling kurang sebelum nak tidur tu ajak dengan anak-anak surah Al-Mulk misalnya. Okey, itu satu perkara. Yang kedua, bila Datuk kata, zaman-zaman COVID ni Datuk memang ramai yang tertekan, putus asa, nak bunuh diri pun ada. Ini yang mengadu kepada kami di bahagian keluarga Social Committee JAKIM. Bila kami buka bilik gerakan My Care COVID-19, ramai yang mengadu antara masalah rumah tangga. Ada yang mengadu masalah personal. Maknanya, dia dah tak sanggup nak hidup atas dunia ni Datuk. Sebab apa? Hilang kerja. Tak ada duit. Kemudian rasa tension ataupun stres, depression, murung, tertekan. Kenapa? Tak boleh keluar. Tak boleh balik jumpa mak ayah. Jadi kita sentiasa ingatkan mereka, sabar tuan, sabar puan. Ini ujian untuk kita bersama. Bukan sekadar tuan puan, kami pun sama. Sebab tu hari tu raya Datuk, kita memang Allahu Akbar, tak sabar nak balik kampung Datuk. Dah 2 tahun ni nak balik kampung tak dapat. Kalau kita tak sabar, yang polis yang berok-berok tu lagi tak sabar Datuk kalau ikut. Allah. Sebab mereka tu ditugaskan, lagi dahsyat pengorbanan mereka. Kita paling kurang boleh duduk kat rumah, ada aircon, ada makanan di atas meja, ada ada tempat bilik kita berehat. Tapi frontliner kita, Masya Allah, kadang-kadang tak cukup rehat, Datuk. Ini yang saya kata kadang-kadang, Masya Allah, pengorbanan mereka kalau kita kenang, subhanallah, Allah saja boleh membalas jasa mereka. Kita tahu bila ada di kalangan ahli keluarga kita yang kena COVID-19, bagaimana nurse, bagaimana doktor yang menjaga pasien-pasien ini, terutamanya waktu kritikal di ICU dan sebagainya, tidak ada dah yang mereka berikan melainkan semata-mata untuk merawat pesakit itu dengan cara yang terbaik. Jadi bagi saya Datuk, dalam keadaan hari ini, untuk memanjangkan lagi kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat untuk merawat penyakit hati kita, mengelakkan daripada melazimi dosa tadi, kita usahalah buat saja amalan-amalan riyah yang Datuk sebut di awal tadi. Antaranya kita berdoa untuk kebaikan orang lain. Sebab apa yang kita doa untuk orang lain itu, malaikat akan aminkan dan doa yang sama itu balik kepada kita Datuk. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua walaupun hari ini tak dapat bersemuka, paling kurang tanya khabar, telefon, tanya mak ayah di kampung. Apa khabar mak, apa khabar ayah, minta maaf kita dah lama tak berjumpa, tapi dalam setiap kali lepas solat kami tak lupa berdoa untuk mak ayah di kampung. Ini saja yang mampu kami buat ketika waktu ini. Kemudian apa lagi? Kita memperbanyakkan sedekah. Kadang-kadang dalam akaun bank kita di Datuk, pagi-pagi nak sedekah lepas subuh tu, boleh jadi ada RM5, ada RM10. Kita transfer, klik Maybank to you, contohlah dapatlah RM1 kita sedekah kepada mungkin NGO ataupun badan-badan yang membantu orang yang miskin dan fakir. Jadi saya nak kata RM1 yang kita laburkan itu pun, kata Nabi SAW, satu kebaikan yang kamu buat diganda 10 sehingga 700 kali ganda. Kita mungkin derma 10 sen Datuk. Kan untuk contohlah macam Anjung Husnul Khotimah 10 sen Datuk. Tapi kalau ganda 10, maknanya 10 sen dah jadi RM1. Kalau 700 kali ganda, dah jadi lebih kurang RM70 atau RM700. Maknanya nilai itu pada sisi Allah, walaupun kita rasa kecil, 10 sen, tapi jangan kamu pandang rendah kebaikan yang kamu buat, kata Nabi, walaupun hanya senyum kepada orang lain dan memberi makan dan minum kepada orang yang sedang memerlukan makan dan minum. Masya Allah. Ini yang Nabi kata. So, bila jiran tetangga kita dalam keadaan kesusahan, kita tahu Datuk, hari ini ada orang yang dia memang terpaksa meminta. Dan orang ni kita kena bantu. Sebab tu hari tu ada yang angkat bendera putih dan sebagainya. Ada orang, dia dah memang tak ada apa Datuk, tapi dia menahan diri daripada meminta. Wal mahrum. Dan orang ini yang kata ulama yang paling sangat dibantu. Maknanya yang keutamaan untuk dibantu. Sebab apa? Dia memang susah, tapi dia tak minta bantuan daripada orang lain.
sedangkan dia sangat memerlukan bantuan. Orang ni yang kita kena sangat berikan bantuan pada mereka. Sebab tu saya katakan dalam keadaan kita kejiranan pada hari ini, tengoklah jiran sebelah rumah, kalau ada yang mungkin tak cukup makan, yang tak cukup perkara-perkara yang sepatutnya perkara asasi itu, kita bantulah sekadar mampu yang kita boleh. Wallahu a'lam, Datuk. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya para penonton yang sekalian ya, yang kita boleh buat, bila hari ini, bila ketika ini, tuan-tuan ya, sayang kalau misalnya lepas katakanlah ditakdirkan COVID ni sudah tidak ada, kita punya gerak pun dah landai, tuan-tuan dan puan, katakanlah ambil masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun, 2 tahun setengah, tiba-tiba tak ada kebaikan kepada kita, tak ada penambahan. Solat masih tak solat, berjemaah masih tak berjemaah, masjid masih tak pergi, surau masih tak pergi, majlis ilmu masih tak duduk lagi. Tuan-tuan dan puan, tahajud langsunglah sebut pun tidak, tuan-tuan dan puan. Anak-anak tidak dididik lagi, isteri tidak dididik lagi. 2 tahun, tuan-tuan, 2 tahun. Allah bagikan kesempatan kepada kita, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak jawab di hadapan Allah? Bagi tahu saya, tuan-tuan, macam mana Hasan Ali nak jawab di hadapan Allah dalam masa 2 tahun, 2 tahun setengah ni, tuan-tuan dan puan, tak ada satu yang berlaku, tuan-tuan. Tak nampak apa yang berlaku. Hingga ini pun, tuan-tuan minta maaf saya sebut ni, ada isteri-isteri terutamanya yang telefon saya mengatakan tidak ada perubahan. Dah setahun berapa bulan dah, 22 bulan tuan-tuan dan puan tak ada perubahan dalam keluarga. Quran tidak dibacakan, solat berjemaah tidak tertegakkan, anak-anak tidak dinasihatkan. Anak ada yang tuan-tuan pasal duduk dalam rumah, tapi duduk dalam rumah menyendiri, kunci bilik, tuan-tuan, kunci bilik. Daripada malam tak tahu pukul berapa dia tidur sampai besok pukul 10 pagi bangun, tengok tudung saji apa ada di bawah, makan, lepas makan sepahkan pinggan, tak pergi basuh pun, masuk balik ke bilik. Entah apa yang dibuat, tuan-tuan, pukul 1.30, pukul 2 keluar balik makan, tuan-tuan dan puan. Sembahyang entah di mana, apa yang dibuat kita pun tak tahu, bercakap dengan ayah pun tidak, bercakap dengan mak pun tidak, dengan adik-beradik tidak bertegur sapa, tuan-tuan dan puan. Inilah 2 tahun, 2 tahun setengah Allah bagi kepada kita, tuan-tuan, untuk membaiki keadaan, tapi tidak juga dibaiki. Saya nak tanya lagi persoalan kepada diri saya, Hasan Ali, apa nak jadi kepada engkau? Apa kau nak jawab di hadapan Allah nanti bila soalan ini dikemukakan kepada engkau? Allah bagi sekurang-kurangnya, seluruhnya. Allah bagi masa, Allah bagi ruang, Allah bagi suasana, Allah bagi ketika. Kita tidak gunakan untuk membagi diri untuk menjadi personality mukmin dengan kita membasmi sifat-sifat mazmumah dan tuan-tuan menghimpunkan, menambunkan sifat-sifat mahmudah untuk kita menjadi manusia yang mempunyai pribadi mukmin itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa. Ustazah apa ni Ustazah Muzayana, apa yang hari itu ada buku. Saya ingat lagi masa kita dalam webinar yang pertama tu, Ustazah ada buku dan juga ada macam mana Ustazah? Apa yang ada, Ustazah? Yang ataupun ada program-program yang nak dibagi tahu kepada para penonton, pada teman-teman kita, program-program Ustazah dalam minggu depan dan sebagainya. Sila, Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya saya dah masuk nombor telefon tim khidmat Ustazah Zai di ruang komen kita. Jadi boleh rujuk di situlah, dan insya-Allah setiap hari saya bersiaran di page Facebook Ustazah Muzayana untuk mengajak seluruh masyarakat kita, Masya Allah, kembalilah ke jalan Allah dengan kitab La Tahzan. La Tahzan ni benar-benar memujuk hati kita, terbelai emosi kita, kan? Jadi insya-Allah setiap hari boleh rujuk di page Ustazah Muzayana, dan buku-buku Ustazah boleh tengok nombor telefon dekat ruang komen tadi, insya-Allah. La Tahzan tu pukul berapa, tuan-tuan? Ustazah hari-hari pukul berapa dia? Yang itu saya memang tak pernah dapat menetapkan waktu sebab saya selang-beli waktu-waktu kosong saya. Tapi setiap hari. Setiap hari, Ustazah, masya-Allah. Okey. Yang di JAKIM macam mana, Ustaz? Apa program-program yang ada di JAKIM selain daripada yang tadi COVID-19 tadi? Apa lagi, Ustaz, yang ada yang Ustaz terlibat untuk dibagi tahu kepada para penonton sedikit tentang macam mana kita nak hidup dalam suasana COVID-19 ni, Ustaz? Saya kira tuan-tuan puan-puan, Datuk boleh rujuk kepada Facebook JAKIM. Okay. Biasa hampir setiap hari kita akan upload zikir dan juga doa-doa yang maksud daripada Nabi SAW.
Terutama dalam keadaan wabak ni, kita boleh amalkan doa yang baik itu untuk menjadi benteng dan kekuatan kepada diri. So boleh rujuk Facebook Jakim, Datuk. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah minggu depan kita berjumpa lagi tuan-tuan ya. Saya harap Ustazah Muzayana kalau tidak ada apa masalah, kalau tidak ada tugasan, kalau tidak ada komitmen yang lain dapat meneruskan bersama kita. Dan begitu juga Ustaz Al-Fadhil Dr. Izwan Muhammad Yusof akan terus bersama dengan kita. Banyak lagi kita nak bertemu. Paling tidaknya 4 kali tuan-tuan dan puan. 2 kali sudah berlalu, tinggal 2 kali lagi kita nak cerita mengenai peribadi mukmin ini. Para penonton, saya yang akhirnya tuan-tuan jangan lupa, pertama tadi tuan-tuan ya, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai, tolong tuan-tuan dan puan. Yang nak mengedarkan, tolonglah jadi pengedar tuan-tuan. Inilah bakti yang kita nak buat. Dan saya nak janji kepada tuan-tuan, janji kepada Allah, kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat pun untuk dapatkan keuntungan dunia tuan-tuan. Saya telah berjanji kepada Allah dan memberikan apa yang saya ada, tenaga yang saya ada di hujung usia ini. Tuan-tuan, saya nak bagikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan dan puan ya, jangan lupa kita punya webinar 2 tuan-tuan dan puan pada 28 hari bulan 8. Tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Percuma daftar sekarang, kita hanya memerlukan hanya 500 orang saja tuan-tuan. Kalau lebih tuan-tuan, kita tengoklah macam mana caranya kita mungkin dapat yang siri yang kedua dan sebagainya. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, kita ada keluarga Sakinah. Di Yayasan Sabah ni kita boleh bantu, insya-Allah. Ada ustaz-ustaz tuan-tuan dan puan, tak kurang daripada 10 ustazah yang sanggup membantu tuan-tuan untuk menghidupkan suasana agama dalam rumah. Menyalakan tuan-tuan api agama dalam rumah. Menerangkan rumah kita dengan kalimat-kalimat kebesaran Allah. Menerangkan rumah kita dengan amal-amal ibadat. Menerangkan rumah kita dengan tuan-tuan dan puan api keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Inilah yang kita boleh bantu tuan-tuan dan puan, percuma tuan-tuan, percuma aja. Kemudian yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap mari kita bersama-sama tuan-tuan, selain daripada itu tengok kita punya Telegram tuan-tuan. Telegram kita, tolong tuan-tuan, tolong tuan-tuan joinlah Telegram ni. Bukan kena duit pun tuan-tuan, bukan kena duit. Dalam tu hari-hari ada ayat Quran, ada hadis, ada kata-kata ulama, ada asar, ada cerita-cerita tuan-tuan, sejarah-sejarah yang kita tampilkan di situ. Ada video-video. Video je tak panjang. 2 minit, 3 minit, 4 minit. 2 minit, 3 minit, 4 minit. Dalam bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan dan puan. Syarat. Saya nak mengatakan antara Telegram konten yang syarat ialah tuan-tuan yang Telegram yang kita punya, yang dengan dia punya link dia Anjung Husnul Khatimah. Link dia namanya Anjung Husnul Khatimah. Type saja. Tuan-tuan download Telegram. Dan dalam telefon, type tuan-tuan linknya Anjung Husnul Khatimah. Terus tuan-tuan klik dan tuan-tuan join dan kita bersama-sama dalam Telegram kita, insya-Allah. Dan yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah marilah kita sama-sama tuan-tuan tengok jadual kita. Tuan-tuan yang belum dapatkan jadual, tengok jadual. Tiap-tiap minggu tuan-tuan, 7 pagi 9.15 malam, 7 pagi 9.15 malam, 7 pagi 9.15 malam. Dan yang akhirnya tuan-tuan dan puan macam yang kita lakukan kuliah duha tadi dengan surau jemaah surau Al-Islah dinilai Negeri Sembilan tuan-tuan dan puan jadi kita harap tuan-tuan dan puan kepada teman-teman yang lain, jemaah-jemaah yang lain, sama ada rumah ngaji ke, persatuan-persatuan wanita ke, persatuan-persatuan khairat kematian ke, apa pun tuan-tuan dan puan, kita boleh melakukan dengan kerjasama di antara tuan-tuan dengan kami. Kita ada pakar-pakar rujuk kita ada pakar runding kita ada teman-teman yang sanggup memberikan pengorbanan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan ini pun percuma tuan-tuan, percuma, semuanya percuma. Atas nama agama ni tuan-tuan dan puan, kita tak sampai hati nak letakkan ringgit dan sen dekat situ tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, marilah kita sama-sama junjung agama Allah. Marilah kita sama-sama tuan-tuan meletakkan kepersadanya agama Allah. Marilah kita letakkan, insya-Allah, tuan-tuan, agama Allah itu al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi, tidak ada lagi benda yang lebih tinggi daripada Islam itu, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih pada Ustazah Muzayana Yusof, Ustazah Abdullah, dan kepada Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada Jakim yang telah bersama dengan kita. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.